pengenalan, tunggu sekejap ya. Okey, jadi untuk tajuk wang, kita sebenarnya pun sudah lebih kurang habis. Mula-mula kita belajar harga kos, harga jualan, rugi dan untung. Kalau kamu masih ingat kertas yang pertama, lepas tu kita tengok segitiga tu, semua maksud kita sudah belajar. Jadi harga kos, harga jualan, rugi dan untung. Lepas itu kita belajar apa itu discount, bill, rebate dan juga invoice. Jadi 8 benda dah. Dan minggu ini kita akan tengok apa itu asset, apa itu liability, apa itu faedah ataupun bonus ataupun dividen dan apakah itu ialah cukai perkhidmatan. Okey. Jadi Sakinah sudah ada. Okey, jadi sambil itu kita akan ulang kaji dulu. Kita akan tengok balik video ini. Jadi tak lama, 2 minit, habis kita akan buat latihan. Jadi sementara itu kita tengok video ini ya. Okay, tunggu sekejap. Tak ada. Okey. John membeli sehelai baju berharga RM12. Setelah Ulang dia kaji memakainya, sahaja. dia dapati baju tersebut terlalu kecil buatnya. Dia ingin menjual balik baju tersebut dengan harga RM10. Adakah John untung atau rugi? Okey, ingat kalau dia beli itu ialah harga apa? Kalau dia beli itu ialah harga? RM12. Ya, apa nama dia? Harga kos. Ya, kalau dia jual itu ialah harga jual. Jadi dia untung ke dia rugi? Rugi. Okey, kita teruskan. Bagi mencari jawapannya, kita perlu mengira kos harga dan harga jualan. Harga kos ialah wang yang diberi untuk membeli sesuatu barang. Harga kos baju tersebut ialah RM12. Harga jualan ialah nilai wang barang dijual kepada pembeli. Harga jualan baju tersebut ialah RM10. Adakah John untung atau rugi? Rugi. Keuntungan diperolehi apabila harga jualan lebih tinggi daripada harga kos. Ulang Lihat pada kaji ya contoh hari ini. ini. Sebiji gula-gula dibeli dengan harga 20 sen dan dijual pada harga 40 sen. Ini adalah keuntungan. Keuntungan adalah baik di mana kamu membuat lebih banyak wang. Apabila harga jualan lebih rendah daripada harga kos, ia adalah kerugian. Lihat pada contoh ini. Sebiji gula-gula dibeli dengan harga 40 sen dan dijual pada harga 20 sen. Ini adalah kerugian. Kerugian tidak menguntungkan di mana kamu akan kehilangan wang kamu. Keuntungan, harga jualan adalah lebih tinggi daripada harga kos. Oleh itu, untung sama dengan harga jualan tolak harga kos. Kerugian, harga jualan kurang daripada harga kos. Oleh itu, rugi sama dengan harga kos tolak harga jualan. Berbalik kepada contoh John, adakah dia untung atau rugi? Adakah harga jualan lebih tinggi atau kurang daripada harga kos? Harga jualan adalah kurang daripada harga kos. Jadi, John mengalami kerugian. Ini kita... Kerugiannya ialah sebanyak RM2. Sudahkah? Okey, ini kita belajar agak lama. Jadi cikgu rasa harga kos, harga jualan tidak ada masalah untuk kamu. Tunggu sekejap. Tak ada. Okey, jadi ini tak ada masalah, tapi yang seterusnya discount, bill, rebate dengan invoice kamu kena tengok baik-baik. Jadi mungkin ada yang mula keliru ya. Jadi kita tengok video discount, bill, rebate dengan invoice. John ingin membeli 6 buah kereta untuk para pengurusnya. Dia meminta Frankie menilai 3 jenis kereta untuk mencari yang paling murah. Ini adalah senarai kereta yang dijual oleh pengedar kereta ABC. Mari kita bantu Frankie untuk mencari kereta yang paling murah. Diskaun adalah amount yang ditolak daripada harga asal. Diskaun boleh dinyatakan dalam bentuk amount atau peratus. 800/100 ya. Kereta manakah yang paling murah? Jadi dia sudah mengira macam mana untuk mendapatkan diskaun.
Okey, jadi diskaun perlu kamu tahu lepas kira kena tolak ya. Jadi ini ialah cara mendapatkan diskaun. Diskaun diberikan sebelum kita membeli barang. Sebelum membeli Model barang C kita dapat adalah yang diskaun. paling murah selepas diskaun. John membuat keputusan untuk membeli 4 buah kereta model C, 1 buah kereta model A dan 1 buah kereta model B. Pengedar kereta ABC memberikan rebat 5% ke atas pembelian 6 buah kereta tersebut. Jadi rebat tu ialah peratus yang dibeli selepas kita menjumlahkan semua harga itu. Sebelum kita jumlah, kita dapat diskaun. Selepas kita jumlah, kita dapat rebat. Rebat adalah potongan daripada amount yang akan dibayar atau pemulangan sebahagian daripada amount yang telah dibayar. Mari kita hitung jumlah amount yang John perlu bayar kepada pengedar kereta selepas rebat. Jadi kita kira 5% itu berapa, lepas tu harga asal tu kita tolak dengan rebat ya. Jadi 223,800 tu kita tolak dengan rebat itu. Jadi dia akan jadi lebih murah lah. Tolak ya, rebat, diskaun, tolak semua. Okey, kita hanya ulang kaji, nanti kita buat soalan mahir minda. John perlu membayar RM212,610 selepas rebat. Satu bil diberikan kepada John untuk pembelian kereta-kereta tersebut. Bil adalah penyata bertulis untuk barang-barang yang dibeli atau perkhidmatan yang diberi. Selepas dia bagi rebat, sebelum beli tu dia bagi diskaun. Selepas beli dia bagi rebat. Dan bila sudah habis cerita, dia akan bagi bil. Bil tu kalau kita dah bayar. Kalau tak bayar, kita bagi invoice. John sangat gembira dengan 6 buah kereta tersebut. Dia tidak sabar untuk menyerahkan kereta-kereta tersebut kepada para pengurusnya sebagai ganjaran. Sementara itu, sekeping invoice diserahkan kepada John untuk pembayaran. Apakah invoice? Invoice adalah satu tuntutan rasmi secara bertulis untuk pembayaran. Jika anda menerima suatu invoice sebagai sah, maka anda perlu membuat pembayaran mengikut syarat-syarat kontrak yang dinyatakan. Invoice adalah pemberitahuan tentang pembayaran yang mengandungi maklumat-maklumat perlu untuk membuat pembayaran kepada pembekal. Ini dia belum Pada bayar ya. kebiasaannya, Ini dia belum maklumat-maklumat bayar. tersebut termasuk alamat penjual, nama dan alamat pembeli, nombor invoice dan tarikh, butir-butir pembelian, butir-butir dan kaedah pembayaran. Pengesahan penjual. Okey. Jadi ini ialah tentang diskaun, rebat, bil dan invoice. Jadi ini kita dah belajar minggu lepas sebenarnya. Minggu ini pula kita belajar aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Semalam cikgu ada send video ini tapi cikgu rasa tak ramai yang tengok kan. Jadi hari ini kita tengok sekali lagi apa itu aset, bil, liability, faedah dan juga cukai perkhidmatan. Tak lama, sekejap saja. Johan ialah seorang pengurus di sebuah syarikat alat permainan. Dia ada sebuah rumah, sebuah kereta, sebuah motosikal, RM150,000 dalam simpanannya dan sedikit barang kemas. Okey, kamu tengok rumah, kenderaan, simpanan duit dan juga barang kemas. Ini semua ialah apa yang dia ada. Kalau apa yang dia ada, itu ialah aset. Aset ya. Aset adalah sesuatu yang kamu miliki atau duit yang kamu ada di dalam bank atau simpanan tunai. Apakah aset Johan? Mari kita senaraikan asetnya. Sebuah rumah berharga RM800,000. Sebuah kereta berharga RM150,000. Sebuah motosikal berharga RM60,000. Simpanan bank berjumlah RM150,000. Barangan kemas berharga RM40,000. Jumlah aset Johan bernilai
RM1,200,000. Sambil itu boleh tengok buku teks muka Johan surat juga ada 79 liability ya, bulanan. 79. Apakah itu Tengok buku teks liability? muka surat Liability 79. adalah sesuatu yang kamu hutang seperti pinjaman atau gadai janji. Ansuran pinjaman rumah RM8,000. Ansuran pinjaman kereta RM2,000. Ansuran pinjaman motosikal RM750. Jumlah liability Johan adalah RM10,750. Nampak macam dia kaya tadi kan, tapi sebenarnya rumah dia belum habis bayar, kereta dan motosikal dia belum habis bayar. Jadi dia kena bayar ansuran. Jadi ansuran ini ialah benda hutang dia. Hutang kita juga panggil liability. Kalau kamu tengok buku teks buka surat 79, selain daripada ansuran, kita juga ada hutang kad kredit, cukai dan juga yang lain-lain lah. Itu ialah liability. Liability ialah hutang kita. Jika aset melebihi liability, ia adalah pengurusan kewangan yang cekap. Jika liability melebihi aset, ia adalah pengurusan kewangan yang lemah. Ini ada Johan dalam menyimpan wangnya dalam segitiga deposit kita ya. tetap yang membayarnya 4% setiap tahun. Berapakah faedah yang didapat setiap tahun? Mari kira pendapatannya. Jadi kamu tengok sekarang ialah faedah. Faedah ialah dividen lah ataupun berapa yang dia dapat. Ini kan kita dah belajar semasa dalam peratus. Jadi dia sama sahaja. Dia dapat RM6,000 setahun daripada faedah bank. Johan membawa keluarganya makan malam di restoran Cina kegemarannya setiap hujung minggu. Dia perlu membayar lebih daripada bilnya kerana dia di-charge GST. Lihat bilnya. Apakah GST? Okey, sekarang sudah tidak ada GST tetapi diganti dengan SST. Sama juga. GST dengan SST tu sama juga, mereka ialah cukai. Benda lebih yang kita kena bayar. Kenapa kena bayar lebih? Sebab kerajaan yang minta. Jadi kita kena bayarlah. Jadi itu barang yang kita beli, kita kena charge lagi dengan cukai. Jadi kita kena bayar lebih sikit. ST adalah cukai barangan dan perkhidmatan. Ia adalah cukai perkhidmatan. Kita bayar 6% cukai untuk semua barang yang kita beli dan juga perkhidmatan yang kita dapat. Mari kita hitung jumlah yang Johan bayar termasuk GST. Jadi ini kira GST agak adalah susah ya 6%. sebab dia Johan. perlu darab dengan Daripada bahagi. pengiraan, GST adalah RM7.35. Kita Jadi tambah kamu harga tambahkan makanan dia. dan ia menjadi RM129.85. Ini adalah jumlah yang Johan perlu bayar. Jadi kalau dia tanya cukai ataupun GST, kena kira, lepas tu kita kena tambahkan dia. Jadi ini ialah bahagian yang terakhir dalam tajuk wang. Jadi kamu tengok kita ada 12 barang kena belajar ya. Setiap minggu kita belajar 4 barang. Macam minggu ini kita tengok aset, liability, faedah dan cukai, perkhidmatan. Jadi pada hari semalam kita sebenarnya sudah sampai ke tajuk mahir minda kan. Jadi hari ini cikgu tidak akan lama sebab kita hanya ada 4 soalan. Jadi minggu lepas pula hari semalam kita sudah tengok diskaun. Lepas tu kita sudah tengok cukai perkhidmatan. Jadi semua ini kamu perlu tahu. Jadi untuk hari ini kita akan sambung 4 lagi soalan dekat mahir minda muka surat 88. Boleh kita mula? Boleh. Jadi pastikan tulis nama dululah. Jadi dia tak susah, kita hanya selesaikan dia. Jadi atas sini sila tulis nama. Jadi contohnya cikgu Chang. Jadi kamu tulis nama ya. Okey, jadi mari kita tengok soalan. Kalau kamu rasa cikgu cakap terlalu cepat, perlahankan cikgu ya. Matematik bukan salin saja, kamu kena faham. Okey? Jadi seorang pengusaha kilang meminjam 1 juta. 1 juta berapa biji sifar? 6. 6. Daripada bank dan meluaskan perniagaannya. Faedah yang dikenakan ialah 8%. Jadi kamu nampak kita ada faedah. Jadi 8%. Jadi sekarang
hitung jumlah bayaran yang perlu dijelaskan dalam masa 2 tahun. Jadi dia nak 2 tahun. Maksudnya kita kena kira 1 tahun, 1 tahun. Apa kita nak buat? Kita buat tahun pertama, kita buat tahun kedua. Kita cari faedah, lepas itu kita tambah. Okey, jadi untuk mula kita tulis dulu tahun pertama. Tahun pertama. Skrin cukup besar, cikgu besar sikit lagi. Okey, untuk tahun pertama, jadi faedah tu berapa? Faedah tu berapa? 8%. 8%, 8%, 8/100. 100. Darab dengan RM 1 juta. Juta tu kamu cakap 6 biji sifar kan? Jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kamu tak boleh darab dengan 1 juta. Kamu kena tukar dia kepada angka. Jadi seperti biasa, panjangkan garisan. Lepas tu kita boleh potong berapa biji sifar? 2. Bawah 2, jadi atas tu 2. Jadi kalau macam itu, ini tinggal 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji kan? 8 darab 1, 8, 1, 8. Jadi 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. 1 sifar, 2 sifar, 3 sifar, 4 sifar. Jadi ini ialah faedah dia. Bila kita dah dapat faedah, kita nak jumlahkan dia. Jumlah kita kena tambah. Jumlah kita kena tambah. Jadi jumlah ialah RM. Asal dia ialah 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah dengan sekarang dia 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 8. Jadi jumlah dia sekarang ialah RM. Sifar, 8, sifar 1. Adakah cikgu terlalu cepat? Jadi ini ialah jumlah dia kena bayar dalam tempoh 1 tahun. Sekarang dia mahu tempoh 2 tahun. Cikgu semak jawapan dulu. Betul ke salah cikgu buat ni? Nak adu dengan lompat. Timbang beradu. Ya. Betul ke cikgu? Belum habis. Jadi sekarang ialah tahun pertama ya. Dia mahu berapa tempoh? Dia mahu 2 tahun. Dia mahu 2 tahun. Jadi kalau macam itu, kita sekarang kena cari tahun yang kedua. Jadi sebelah sini kita buat tahun kedua. Apa kita buat? Kita buat benda yang sama. Cari faedah, lepas itu kita tambah jumlah. Okey? Faedah dia berapa? Masih 8%. 8/100 darab dengan AM. Sekarang bukan lagi 1 juta ya. Sekarang ialah berapa, macam mana baca ini? Cikgu pun lupa dah. 1, 2, 3 potong. 1, 2, 3 potong. 1,80,000. Jadi darab dengan RM. 1 sifar. 8, 4 biji sifar. Cikgu, Apa? Boleh nampak? nampak tadi. Okey, cikgu. Okey, sila tengok skrinnya. Kalau tak nampak tu, besarkan skrin, double klik ataupun buat dia full screen. Jadi sekarang seperti tahun pertama, kita cari faedah, panjangkan garisan, lepas itu kita potong lah. Masih boleh potong, kita potong. Jadi 1, 2, 1, 2. Jadi sekarang kamu tengok 8% kan? Jadi 8 darab dengan nombor ini. Jadi kamu tengok RM 1 sifar 8 sifar darab dengan 1 sifar 8 sifar darab dengan 8%. Jadi sifar 8 sifar 8 sifar 8864 188 8864 masuk sini ya. Sifar 8 sifar tambah 66. Jadi dia punya faedah ialah 164 sifar. Boleh? Boleh.
Jadi sekarang jumlah kita tambahkan dia sahaja ya. Jadi kita tambahkan dia sahaja. Jadi jumlah sama dengan AM. Sekarang kita guna duit ini ya. 1 sifar 8 sifar. Lepas itu tambah lagi dengan AM. Berapa 16400. Ya, 16400. Okey, kita kena susun cantik-cantik dulu. Okey, kalau kamu tengok buku teks di belakang, jawapan dia sebenarnya ialah 116 sifar. Kalau soalan belakang, dia terus menggunakan faedah 80,000 ini. Tapi sebenarnya kamu tak boleh terus ambil faedah ini ya, sebab bila dia ada duit lebih, tahun kedua dia akan tambah duit itu. Jadi kamu kena kira sekali lagi duit itu. Jadi ini 800 untuk 1 juta. Ini 800 untuk nilai ini. Jadi kamu kena kira sekali lagi. Jadi jumlah kamu sifar 4, 6, 8 tambah 1, 9. Lepas itu sifar 1. Ini ialah sekarang duit baharu kamu. Ya, kau ada duit banyak. Screenshot. Ya, jadi kamu tengok, awal-awal dia pinjam 1 juta sahaja. Tetapi lepas 1 tahun, dia kena bayar 1,80,000. Lepas itu tahun kedua, kamu punya duit bertambah lagi. Kamu kena membayar lagi RM1,964. 1,96,400 ringgit lagi. Jadi bila dia makin lama, dia punya faedah makin besar dan kamu perlu membayar lebih banyak lagi. Okey, jadi ini ialah cara menjawab soalan yang pertama. Cikgu. Oi. Kalau dah siap angkat tangan kan? Ya, angkatlah kamu. Tunggu hari ini cikgu pun itu sangat. Tunggu sekejap. Cikgu ambil gambar dulu. Cikgu screenshot dulu. Jadi kalau kamu tengok buku teks jawapan di belakang tu, dia punya 80,000 dia terus tambah. Tapi sebenarnya tidak boleh ya. Jadi buku teks kadang-kala pun ada masalah juga. Kalau kamu tambah terus, aduhai. Tengok hang dah. Kenapa begitu tu? Tunggu hang. Itulah cikgu nak screenshot hang dia. Tunggu sekejap. Kalau kamu ambil 80,000 ini terus tambah dengan 80, kamu dapat jawapan dalam buku teks. Tapi sebenarnya hutang dia sudah bertambah, bayaran dia sudah semakin bertambah, kamu kena kira sekali lagi untuk faedah untuk tahun yang kedua. Jadi sekarang dia ialah hutang bayaran dia macam ini. Okey, cikgu ambil screenshot. Hang lagi dia. Ya. Sambil itu boleh tengok soalan F ya, F. F, cikgu. Ya, tengok dulu. Cikgu masih screenshot soalan. Kamu nak screenshot apa tu? Pakai laptop. Cikgu guna laptop, senang sikit. Tak apalah, kamu tengok saja. Laptop cikgu pun dah tua, hang dah dia. Tengok. Okey, Daniel dah jawab kuis. Soalan E kan? Geng Komando Personal. Ya. Okey, sudah kita teruskan. Komando tu. Okey, kita tengok soalan F ya. Kita teruskan dengan soalan adakah E sudah siap? Dah. Dah, kita masuk F ya. Jadi F kamu tengok, raja di sebelah menunjukkan harga jual bagi satu set kabinet dapur dan sebuah mesin pengering. Jadi sekarang kita beli perabot. Jadi kamu tengok dia punya kabinet 1, 2, 3, 8 sifar. Dia bagi rebate 10%. Okey, dia bagi rebate 10%. Dan
ini ialah mesin pengering, dia punya duit ialah 4,500. Lepas itu dia tanya kita diskaun berapa. Okey, kamu tengok Puan Rohana membayar RM1,474 bagi pembelian dua barangan tersebut. Jadi sekarang dia tak bagi tahu kita diskaun berapa, tetapi dia dah bayar harga macam ini. Soalan dia sekarang, berapakah peratus diskaun harga mesin pengering itu? Okey, jadi cerita pertama kita settlekan kabinet ini dululah. Kita tahu harga dia macam ini dan dia bagi rebate 10%. Rebate maksudnya apa? Nak tambah ke nak tolak? Bah. Rebate Tolak. tu tolak. Rebate tu dia bagi Tolak. kita balik duit. Bila bagi balik duit kita tak payah bayar lebih. Jadi kena tolak ya. Jadi ada satu lagi cara, sama ada kita cari 10% ataupun kita cari 90%. Okey, kita ikut sahaja soalan lah. Jadi kita cari rebate dulu. Kita cari rebate dulu. 10%, 10%, 10%, 10%. Darab dengan kabinet kita AM1238 sifar. Panjangkan garisan, jadi boleh main potong saja ya. Jadi kita main potong atas, bawah, bawah, atas. Jadi cun, jadi rebate dia bagi berapa? RM 1, 2, 3, 8. Kamu tengok sini sudah 1, sini sudah 1. Jadi kita ambil terus nombor ini saja 1, 2, 3, 8. Sampai sini boleh ikut? Boleh. Okey, jadi sekarang kita dah tahu rebate berapa, tolaklah kita. Jadi kita Dah bising dah cikgu. Ha? Boleh? Boleh. Jadi, Dah ada bunyi keren sudah. ya, mute kan kamu lah kalau macam itu. Tak apa, nanti cikgu tanya baru kamu jawab. Jadi sekarang kita ada kabinet, kita cari harga kabinet lah. Harga kabinet sekarang, harga asal dia 1238 sifar kan. Jadi sekarang kita tolak dengan diskaun rebate yang dia bagi 1238. Jadi kita kira kabinet berapa harga dulu ya. Jadi sekarang sifar tolak 8 tak cukup, pinjam 7. Jadi ini akan jadi 10. 10 tolak 8, 2. 7 tolak 3, 4. 3 tolak 2, 1. 2 tolak 1, 1. 1, 1. Jadi sekarang kabinet harga baharu ialah 11142. Kalau cikgu kira salah, beritahu cikgu ya. Jadi sekarang dia punya kabinet ialah harga ini, tambah lagi dengan dia punya mesin pengering. Baru dia bayar 14,742. Jadi sekarang ini kita tahu ini ialah duit yang dia bayarkan. Ini kita tahu ini ialah duit yang dia bayar. Jadi kita tolak dulu kabinet itu. Kita tengok sekarang mesin pengering itu berapa harga dia beli. Jadi sekarang untuk tengok harga mesin pengering tu kita kena tolak. Mesin pengering tu jadi RM 14742. Kenapa? Sebab dia bayar sebanyak ini. Nombor besar letak di atas. Tolak dengan AM 11142. Okey, jadi kita akan main tolak. Jadi 2 tolak 2 sifar, 4 tolak 4 sifar, 7 tolak 1 6, 4 tolak 1 3. 1 tolak 1 tak ada. Jadi sekarang mesin pengering dia ialah 3,600. Kamu tengok harga asal mesin tu ialah 4,500. Harga asal mesin itu ialah 4,500. Tetapi sekarang dia beli 3,600 sahaja. Berapa banyak yang dia dapat jimat? Berapa banyak yang dapat dia jimat? Mestilah harga besar tolak harga kecil. Harga besar tolak harga kecil. Jadi harga besar dia 4,500 kan. Dia hanya membeli dengan 3,600. Kita kena tengok dia jimat berapa banyak. Jadi berapa banyak dia jimat? Kita harga besar tolak harga kecil. Harga besar ialah 4500 tolak harga yang dia beli ialah 3600.
Jadi sifat 5 tolak 6 tak boleh, pinjam. Jadi ini akan jadi 15. 15 tolak 6, 9. Okey, jadi Puan Rohana ni dia dapat jimat RM900. Tapi dia tidak mahu dalam duit kan, dia mahu dalam bentuk peratus. Kita ada satu langkah lagi. Okey, jadi cikgu henti sini sekejap. Jadi pastikan kamu sudah siap. Kalau okey, angkat tangan, kita sambung. Okey, okey. Jadi sekarang kamu tengok dia jimat RM900 kan? Harga asal dia ialah berapa? Harga asal mesin ini ialah berapa? Okey, untuk kita cari peratus diskaun, masih ingat cerita untung dengan rugi. Jadi kamu perlu tengok dia jimat berapa ringgit. Dia jimat RM900. Daripada kos asal mesin pengering itu ialah berapa? 4,500 ke 3,600? Mana satu asal dia? Jadi kita tulis di bawah. Ya, bagus. Jadi kita tulis di bawah 4,500 di bawah. Bila kita nak cari peratus, kita darab dengan 100 peratus. Okey, jadi seperti biasa, panjangkan garisan. Last dah. Jadi, bawah ada 2 biji sifar, kita potonglah. 1 biji, 1 biji, 1 biji, 1 biji. Lepas tu 9 RM dengan AM pun boleh kita potong. Jadi kamu tengok sekarang 945 dengan 100. 9 dengan 45 sebenarnya ada hubungannya. 9 dengan 45 sebenarnya ada dalam sifil 9. Masih ingat? 9 dengan 45 ada dalam sifil 9. 9 bahagi 9 berapa? 1. Jadi kita potong semua benda jadi 1. Okey, 45 bahagi 9 berapa? Berapa 9? 45. 5. Jadi ini sudah potong, dia jadi 5. Jadi sekarang 1/5, perasan tak? 1/5 darab dengan 100. 1/5 itu sebenarnya sifar perpuluhan berapa? 5. Okay, tidak apa? Jadi, 1,25. tidak. Kamu tengok 1 darab 100 berapa? 1 darab 100? 100 peratus. 1 darab 100. 100 lah. Bahagi dengan 5. 100 bahagi dengan 5 berapa? 100 peratus bahagi dengan 5? 25. Bukan 25. 25 ialah 4 di bawah. 20. 20. 10 bahagi 5 ialah 2. Lepas itu ada 1 biji sifar, 2. Jadi diskaun untuk mesin pengering itu sebenarnya ialah 20%. Kalau kamu tak pasti, kamu terpaksa buat pengiraan bahagilah. Jadi kita buat soalan pengiraan bahagi. 100 bahagi dengan 5. 2, 5, 10. Lepas tu bawa turun sifar 5 sifar. Kamu akan perasan dia ialah 20%. Sama sahaja. Jadi kamu akan perasan. Jadi kalau kamu tidak tahu, kamu kena bahagi. Tapi kalau kamu tahu, kamu boleh bagi terus jawapan. Jadi jawapan kita ialah 20%. Jadi kamu tengok soalan macam senang, tetapi kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah kita buat. Kita cari rebate berapa, tolak kira harga kabinet, lepas tu kita tolak kira harga mesin pengering, lepas tu kita tengok dia jimat berapa daripada mesin pengering, dan akhir sekali kita cari peratus diskaun. Jadi sebenarnya kalau kamu pandai buat sendiri, kamu sudah mampu capai TP5 dan TP6. Jadi masalahnya kalau dalam sendiri kamu buat, mampu tak kamu buat macam ini? Tidak. Kalau kamu mampu, TP5 dengan TP6 lah. Kalau kamu tidak mampu, kamu hanya dapat 3 atau 4 sahaja.
Itu sebab matematik kamu mesti rajin mengira dan sifil mesti faham. Ya. Okey, cikgu screenshot sekejap. Tunggu sekejap. Baru bangun tidur. Bangun tidur. Itulah tak boleh bangun lewat sangat. Tengok kelas kita mula 7.30. Kamu bangun pukul 10. Depan tu kamu dah lepas. Lepas tu kamu kerja-kerja lagi. Mana sempat kamu buat kerja? Jadi 7.30 kena bangun sudah. Google Meet awal tu. Oi, apa? Kenapa Google Meet hari ni awal? Cikgu ada urusan selepas ini. Okey, tapi kita nak buat juga Google Meet. Nanti kamu cakap cikgu tak ajar kamu. Jadi cikgu pun buatlah awal sikit. Awal setengah jam je, bukannya awal sangat. Dan kita pun masih dalam kelas matematik. Jadi kita habis awal siap awal lah. Okey. Jadi kita tinggal muka surat yang terakhir ya. Kita tinggal muka surat yang terakhir. Jadi kita habiskan dulu, nanti baru kita bincang apa yang kamu tak faham lagi. Kamu tengok soalan macam pun, walaupun soalan nampak macam pendek, 4 petak kamu kena kira, maksudnya 4 kali kamu kena kira. Jadi kamu jangan tertipu, wah pendek sangat. Tapi kamu tengok 10, 20, 30, 40. Kamu kena kira 4 benda. Jadi ini ialah view. Okey, boleh kita teruskan? Jadi ini ialah bio. Bio yang tidak lengkap mencatatkan beberapa maklumat barangan runcit. Jadi ini ada beras, kita ada biskut, kita ada susu tepung. Okey. Jadi kamu tengok harga sepaket susu tepung. Tengok baik-baik, dia main bahasa. Harga sepaket susu tepung ialah 2 kali ganda setin biskut. Biskut kamu tahu berapa harga? RM8. Tidak. Kamu tak tahu biskut, sini kosong. Tapi dia kata tepung itu ialah 2 kali ganda untuk biskut. Jadi maksudnya, kalaulah tepung ini ialah, kalaulah biskut ini ialah 1, tepung ini ialah 2. Jadi kalaulah biskut ini ialah 1 harga, jadi susu tepung ini ialah 2 kali ganda. Jadi kamu tengok sini ada 3 nombor. 1 tambah 2 ialah 3. Tapi sekarang kamu tengok dia nak apa? Dia mahu kita kira harga setin biskut dengan sepaket susu tepung. Dia mahu harga sini berapa. Tapi dia tak bagi apa-apa. Dia hanya bagi jumlah berapa dengan harga beras ini berapa. Jadi macam mana kita nak buat? Dia bagi beras, harga, dia bagi jumlah. Itu saja dia bagi. Lepas tu dia bagi tahu kita kalau biskut 1 harga, susu tepung 2 kali ganda. Dia suruh kita cari biskut berapa, susu tepung berapa. Jadi macam ini. Macam mana kita nak selesai? Apa patut kita buat dulu? Apa boleh kita buat dengan beras dengan jumlah ini? Tolak. Tolak dululah. Kita buang beras itu dulu. Sebab kita tahu beras itu berapa harga. Jadi kita buang harga beras itu dulu. Jadi kita buang harga beras dulu. Jadi kita tengok biskut dengan susu tepung ya. Biskut dan susu tepung. Jadi kita hanya mahu tengok biskut dengan susu tepung. Jadi harga jumlah dia dekat sini 206.5 kan? 206.5 ringgit. Kita tolak dengan beras dulu. Kita tolak dengan beras, jadi luruskan titik 50 sen. Sini ialah 14. Okey, ini boleh? Ini boleh kamu buat? Jadi tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 5, sifar. Titik. 6 tolak 4, 2. 20 tolak 1. 20 tolak 1. 19. Jadi, untuk biskut dengan susu ini, harga dia ialah RM192. Ini faham kan? Jadi sekarang, kamu tengok, untuk harga ini,
sebenarnya ialah 12 tin biskut dan 4 paket susu tepung. Tadi kita tahu biskut itu ialah 1 bahagian, susu tepung itu ialah 2 bahagian. Kalau macam itu, 12 darab 1 tu berapa? Ini ialah 1 bahagian ya. 12 darab 1. Halo? 12 lah. Lepas itu di sini ada 4 kan. Kita tahu ini 2 kali ganda lebih mahal kan. Jadi 4 darab 2. 4 darab 2. 8. 4, 2, 8. Jadi kamu tahu kalau 12 tin, 12 lah dia. Kalau paket susu ada 4 tetapi 2 kali ganda dia 8. Jadi sini ada berapa bahagian? 12 tambah 8 ada berapa bahagian? 12 tambah 8 ada berapa bahagian? 20. 20. Okey. Maksud cikgu ialah sekarang 192 ini. Kamu jangan lukis ah. Ini ialah RM 192. Jadi duit ini kita bahagikan dia kepada 20 bahagian yang sama banyak. Kita bahagikan dia kepada 20 bahagian yang sama banyak. 20 bahagian yang sama banyak. Jadi bila kita bahagikan sama banyak, kita boleh bahagi. Jadi kita boleh cari satu bahagian ini ialah berapa. Okey, kita nak cari satu bahagian ini ialah berapa harga. Kalau satu bahagian itu sebenarnya ialah biskut. Kalau nak 2 bahagian, kita darab dengan 2 itu ialah susu tepung. Jadi 192 itu kita bahagi dengan 20. Adakah cikgu terlalu cepat? Tak. Tahu kenapa kita bahagi dengan 20? Tahu kenapa kita bahagi dengan 20? Tahu. Sebab biskut itu kita anggap dia satu harga. Lepas itu susu tepung kita anggap dia 2 kali ganda. Biskut tu ada 12. Jadi kita darab 12 lah. Jadi ada 12. Susu tepung tu dia 2 kali ganda. Jadi dia 2 lah. Jadi bila dia 2, darab dengan 4 paket, 2, 4, 8. Jadi jumlah dia ada 20 di sini. Jadi apa kita buat selepas ini? Kita nak bahagi, tengok satu bahagian ialah berapa banyak. Jadi kita akan bahagi AM 192 bahagi dengan 20. Okey, ini sifar 20 tetapi sama seperti sifar 2. Jadi kalau kita tutup sifar ini, kalau kita tutup sifar dengan tutup 2 ini, jadi 19. Mana satu paling dekat? Sifar 2. 18. 18. Jadi 92, 18. Okey. Jadi ada sifar, jadi bawa sifar. Sifar 9, sifar 92, 18. Jadi baki dia 2, 1. Jadi ini ialah baki dia. Kita tak nak baki, kita letak titik. Bila kita letak titik, kita letak sifar. Sampai sini boleh? Boleh. Boleh. Kita mahu habiskan dia, jadi kita letak sifar. Jadi bila kita letak sifar, kita letak titik perpuluhan. 2 dengan 12? 6. 6. Jadi 6. Ada 6 sifar, 6, 2, 12, tutup. Jadi sudah selesai. Jadi unit dia ialah AM. Jadi sekarang. Cikgu lukislah pembaris tu dulu. Nak lukis pun boleh, tak nak lukis sajalah. Bukannya susah sangat pun. Ya. Okey. Jadi kamu tengok. Kamu tengok RM192 itu apabila kita bahagikan dia kepada 20 bahagian, satu bahagian ialah RM9.60 ya. Ingat, dia mesti ada 2 biji di belakang. RM9.60. Jadi ini ialah satu bahagian. Biskut kita ialah satu bahagian. Jadi biskut kita sama dengan 1
bahagian darab dengan AM RM9.60 sama dengan AM RM9.60 juga. Susu tepung kita berapa kali ganda? 2. 2. Jadi kita darab dengan 2. Susu tepung sama dengan AM RM9.60. Kita darab dengan 2. Jadi sifar 2 sifar 6 2 12 masuk 1 9 2 18 tambah 1 19. Lepas itu anjakkan titik 1 2 1 2. Jadi jangan lupa ada unit. Jadi susu kita ialah RM RM19.20. Jangan syok sendiri saja. Cikgu semak dulu jawapan. Okey, betul. Jadi macam itulah. Jadi soalan ini kamu kena tahu bahagi dengan 20. Kalau kamu tak tahu bahagi dengan 20, memang kamu tidak pandai buat. Jadi kalau kamu pandai fikir dia ialah 20 bahagian, tahniah, kamu dapat TP 5 dengan TP 6. Kalau ujian, dapat kamu fikir 20 bahagian ini? Tak. Kalau tidak, TP 3 dengan TP 4 sajalah kamu dapat. Jadi matematik dia asah pemikiran kamu ya, dan kamu mesti cepat berfikir. Oh, dia bagi saya macam itu. Macam mana saya nak selesaikan dia? Jadi kamu mesti fikir sesuatu untuk menyelesaikan dia. Jadi untuk menyelesaikan dia, kamu boleh guna pelbagai cara, dan kalau kamu berjaya menyelesaikan dia, kamu mampu mencapai tahap itu. Tahap itu ialah TP 5 dengan TP 6. Saya tak kuat. Saya tak kuat. Apa benda? Lain. Okey, kita tahanlah sikit lagi. Kita tinggal satu soalan lagi. Jadi cikgu ambil screenshot sekejap. Itu sebab matematik lebih perlu untuk kita buat perbincangan macam inilah. Kalau kamu salin memang cepat. Oh, sikit saja saya nak salin. Tapi sebenarnya kamu tak tahu apa yang kamu salin sebenarnya. Mana datang 20 bahagian itu? Kamu dengar sekarang pun kamu tak tahu. Jangan cakaplah kalau kamu nak salin sahaja. Kan? Jadi kalau tidak tahu boleh tanya. Lepas tu kalau cikgu dapat berjawab, cikgu akan jawab. Tapi kadang-kadang kamu pun tak faham apa yang cikgu cakapkan. Jadi kamu kena bertanya berkali-kali. Kita kena ulang berkali-kali. Barulah kita dapat faham buat kerja itu. Boleh kita teruskan ke hatch? Boleh. Hatch ya? Okey. Oh, ini senang kot. Kita tengok aset dengan liability ya. Kita tengok aset dengan liability. Aset Encik Hamid dan Puan Shanti masing-masing ialah sifar perpuluhan 8 juta dan 1 juta. Kamu dah tahu kan, juta tu 6 biji sifar. Liability Encik Hamid ialah 234618, iaitu separuh daripada liability Puan Shanti. Cikgu ulang semula. Liability Encik Hamid ialah macam ini, separuh daripada liability Puan Shanti. Soalan cikgu, Puan Shanti punya liability tu separuh ke 2 kali ganda? 2 kali ganda. Kamu kena tengok soalannya. Dia kata Hamid itu, dia punya duit macam itu ialah separuh daripada liability Puan Shanti. Maksudnya, Puan Shanti punya liability lagi banyak. Puan Shanti punya liability lagi banyak, maksudnya kena 2 kali ganda. Puan Shanti punya liability ialah 2 kali ganda liability Encik Hamid. Liability ialah hutang. Jadi cerita pertama, kita cari liability Puan Shanti. Tunggu sekejap. Liability Puan Shanti. Jadi kita kena tengok liability berapa dulu. Jadi dia kata 2 kali ganda. Jadi kita kena darab dia. Walaupun sini dia cakap separuh, tetapi sebenarnya bila kamu baca soalan 2 kali ganda ya. Jadi AM 234618 darab dengan 2.
8, 2, 16. 1, 2, 2 tambah 1, 3. 6, 2, 12. Masuk 1. 4, 2, 8 tambah 1, 9. 3, 2, 6. 2, 2, 4. RM jangan lupa. Berlagu. Ada cikgu kira salah? Ada. Okey ya. Jadi ini ialah liability Puan Shanti. Masih ingat macam mana kita cari kekayaan seseorang? Masih ingat macam mana kita cari kekayaan seseorang? Ya. Tengok muka surat pertama kertas kamu. Soalan yang pertama. Kamu tengok soalan yang pertama kertas kamu. Semalam punya. Macam mana kita cari kekayaan seseorang? Banding. Sebelum banding, atas lagi ada ayat. Kaya sama dengan apa? Selepas Aset. banding. Cikgu rasa kamu tak salin habis. Tengok atas soalan tu, kaya tu sama dengan apa cikgu tulis? Aset, Aset. tolak, Aset. Itulah. liability. Okey. Cikgu, kita tengok sekejap. Adakah kamu ada tulis? Tunggu. Duhai, menyesal. Tunggu sekejap. Okey. Jadi kamu tengok atas ni. Mana soalan cikgu? Ini ialah semalam kan? Kamu tengok sini. Ini ialah soalan semalam. Cikgu tulis siapa yang lebih kaya. Bila siapa yang lebih kaya, kamu tengok cikgu kata kalau nak cari kaya, kita tolak kan? Asset tolak dengan liability. Jadi cerita sekarang kita ada Encik, siapa nama tadi? Encik Hamid. Lepas itu kita ada Puan Shanti. Kerja macam ini, lepas tu kita banding tengok siapa lebih kaya. Boleh? Jadi sekarang juta bersamaan dengan berapa biji sifar? 6. 6. Jadi sifar puluhan 8 juta. Jadi kita darab dengan 1 juta. Okey, boleh? Jadi ini ialah soalan kita. Jadi kita tengok Encik Hamid. Sifar perpuluhan 8 juta. Jadi lepas titik, kita akan anjak 6 kali. Kita anjak 6 kali ke sebelah belakang. Tapi kamu tahu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Jadi kita isi sifar 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. Jadi AM 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ada masalah tukar juta kepada angka? Tak. Ada masalah tukar juta kepada angka. Jadi anjak ke belakang 6 kali. 6 kali sepatutnya 6 biji sifar kan. 8 tu sudah ambil satu nombor. Jadi lepas 8, 5 biji sifar. Sebab 6 tolak 1 ialah 5. Jadi lepas 8, 5 biji sifar. Tolak dengan liability dia. Liability dia tadi berapa? 2, 3, 4, 6, 1, Itu bukan 8 ya. juta, cikgu. Itu 800,000. Ya, 800,000 sebab dia sifar perpuluhan 8 juta. Dia tak sampai 1 juta lagi. Cikgu ulang, duit yang dia ada hanyalah sifar perpuluhan 8 juta. Dia tak sampai 1 juta lagi. Kalau dia tak sampai 1 juta, mula dari titik, anjak ke belakang. Belakang 6 kali juga. Jadi kamu akan perasan sifar dia ada 5 biji sahaja. Jadi dia punya duit memang 800,000 sahaja. 800,000 sahaja. Jadi sekarang kita tolak dia punya liability susun cantik-cantik. 8, 1, 6, 4, 3, 2. Okey, susun cantik-cantik. Jadi kita tolak sahaja. Kamu tengok semua atas ini. Jadi kita ini akan jadi 10. Ini akan jadi 9, ini akan jadi 9, ini akan jadi 9, ini akan jadi 9, ini akan jadi 7.
Jadi tolak seperti biasa. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 1, 8. 3, 5, 6, 5. 7 tolak 2, 5. Kalau cikgu kira salah, kena beritahu cikgu sebab kadang-kadang cikgu pun blur. I believe you're just out to count. Okey, jadi ini ialah Encik Hamid. Jadi sekarang kita kena cari Puan Shanti. Puan Shanti, duit dia berapa? 1,000. 1 juta. 5,8 juta. Tak, tengok soalan. Aset Encik Hamid dengan Puan Shanti masing-masing ialah 0.8 juta. 0.8 juta ini ialah Encik Hamid dan 1 juta. 1 juta ini ialah Puan Shanti. 1 juta ialah Puan Shanti. Jadi Puan Shanti itu ada 1 juta. Okey, Puan Shanti itu ada 1 juta. Puan Shanti ada 1 juta. 1 juta berapa biji sifar? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tolak dengan liability dia. Liability dia ialah ini ya. Liability. 4, 6, 9, 2, 3, 6. Jadi sekarang kita tolak. Jadi macam tadi, yang depan jadi 10, yang lain jadi 9. 10, 9, 9, 9, 9. Ini jadi 9. yang satu tu jadi sifar. Sebab dia sudah pinjam. Jadi 10 tolak 10 tolak 6 4. 9 tolak 3 6. 9 tolak 2 7. 9 tolak 9 sifar. 9 tolak 6 3. 9 tolak 4 5. Jadi sifar-sifar lah. Jadi sekarang 5, 3 sifar, 7, 6, 4. Jadi soalan sekarang, siapa lebih kaya? Encik Hamid. Encik Hamid lebih kaya. Macam mana kita bandingkan dia punya duit? Kita tengok dari depan ya. Kita tengok dari depan. 5 dengan 5 sama kaya. Lepas tu 6 dengan 3. 6 lebih besar. Jadi Encik Hamid lebih kaya. Jadi kamu perlu tulis Encik Hamid lebih kaya. Ada soalan yang perlu kamu menulis ya. Jadi soalan ini kamu perlu tulis Encik Hamid lebih kaya. Cikgu ambil screenshot sekejap. Itu saja. Ya, tunggu sekejap. Jangan asyik nak left saja. Tunggu. Jadi hari ini kita sudah habiskan semua cerita tentang tajuk wang. Sama ada kamu faham ke tak faham, cikgu tak tahu. Tapi kita sebenarnya sudah selesai tajuk wang ini. Okey, jadi ada apa-apa masalah ke? Jadi kamu tengok balik kita punya kertas. Ini ialah kertas kita minggu ini. Cikgu buat di sini. Jadi semalam Jadi semalam kita buat hari Rabu ini ya. Jadi pastikan 1, 2, 3 ini siap. Lepas tu kita tengok Mahir Minda 1, 2. Lepas itu kita ada sampai D. Hari ini kita buat E, F, G, H. Tapi kamu tengok kiraan dia memang panjang-panjang lah sebab dia ialah soalan terakhir. Okey, jadi ini ialah soalan D hari itu. Okey, ada masalah? Ada cikgu. Kalau tak ada, cikgu akan stop sharing. Kita ambil gambar. Abu deh lagi ya kan. Lagi. Okay. Jadi hari ini Sakinah ada, Sabrina ada, Khairi. Khairi ada, bagus. Okey, semua orang sila buka kamera. Kita ambil gambar. Itu saja. Cikgu harap kamu faham lah. Matematik kena faham. Salin bagus. Tapi matematik kamu kena cuba faham juga. Okay. Ya, Sakinah, Khairi ada ikut kancil juga kan? Ya, cikgu.
Oh, maksudnya yang hadir ini semua kancil sahaja. Mana pergi yang lain murid-murid kita? Kawan-kawan kita? Ujian apa? Tukar sains, tukar cikgu. Ya, okey. Memandangkan ini semua ialah kancil. Sabrina buka kamera. Jadi petang ini mungkin kita akan jumpa sekejap. Okey, tak apa. Petang ini kita mungkin akan jumpa sekejap di sekolah. Di sekolah ya. 4 petang lah. 4 sampai 5 lebih, paling lewat 6 macam itu. Jadi bawa semua buku. Bawa file itu. Bawa file itu. Dan cikgu harap soalan sudah buat ya. Sakinah ada buat soalan? Saya tak buat lagi. Kena sudah buat ya. Kamu jangan datang dengan tangan kosong. Memang kena marah. Jadi pastikan kamu cuba buat 2018 dulu. Kelas dengar. Kertas kancil buat 2018 dulu. Faham? Buat 2018. Kalau kamu siap 2018, buat 2019. Okey? Kalau kamu mampu siap semua. Tapi hari ini buat 2018. Faham? Boleh ikut? Boleh. Jadi kita buat 2018. Kalau ada masa kita terus masuk 2019. Pertandingan ialah Sabtu ini ya. Pertandingan ialah Sabtu ini. Menjawab kuis macam menjawab sains tadi. Okey, cuma dia punya ruang, dia punya skop lebih besar lah. Jadi apa-apa kita jumpa perang ini. Boleh? Okey, kita nak pergi gambar. Sabrina boleh buka kamera? Tak boleh. Dapat? Okey, tidak apa. Kita ambil kamera, kita ambil gambar, senyum tengok. Tengok. Bahasa Arab kayak gitu baru tadi. Okey, 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap, Cikgu Sam. Okey, kita ambil sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, jadi kita jumpa petang ini ya, pukul 4 petang di sekolah. Jadi minta kebenaran mak bapak dulu, lepas itu pakai mask ya, pakai mask datang ke sekolah. Okey? Jadi ada apa-apa, cikgu akan beritahu petang ini lagi. Okey? Boleh ya? Mak Khairi, nanti pukul 4 suruh Khairi datang sekolah ya. Okey? Jadi itu sahaja untuk hari ini cikgu rasa. Cikgu kena tutup awal sebab cikgu ada kerja lagi. Okey? Jadi itu sahaja. Bye. Bye-bye semua. Okey? Semua cikgu akan stop recording. Lepas itu kita akan kamu boleh leave sudah. Terima kasih.